Selamat pagi, salam sejahtera. Sejak akhir-akhir ini, satu kebimbangan tular di media sosial tentang kedudukan Khairi Jamaluddin dalam UMNO. Ada yang menyarankan Khairi Jamaluddin pindah saja daripada UMNO, keluar UMNO, pergi ke parti yang lebih menghargainya. Ada yang mencadangkan supaya Khairi Jamaluddin memasuki parti Pejuang bersama dengan Mahathir Mohamad. Ada juga yang mencadangkan Khairi Jamaluddin memasuki Parti Muda bersama dengan Syed Saddiq Syed Abdurrahman, dan juga disarankan supaya Khairi Jamaluddin bersama dengan Syed Saddiq Syed Abdurrahman bersama dengan Nurul Izzah Anwar bergabung bersama di dalam Parti Muda. Mereka menulis lebih baik Khairi pindah saja Parti UMNO kerana sejak akhir-akhir ini, kata mereka, kelihatan seperti Khairi Jamaluddin dibuang ke sana sini dan tidak dihargai. Padahal pada pendapat saya, Khairi Jamaluddin merupakan aset bagi UMNO pada masa yang akan datang. Hari ini memang diakui oleh Khairi Jamaluddin bahawa beliau bimbang. Tiada lagi kawasan untuk beliau bertanding. Khairi secara peribadi mengakui beliau bimbang tentang masa depannya dalam arena politik apabila kawasan yang ditandingnya sebelum ini pada PRU 14 bakal ditandingi oleh naib Presiden UMNO, timbalan Presiden UMNO, iaitu Tokmat. Manakala Khairi pula tidak mempunyai kawasan lagi untuk beliau bertanding. Saudara yang dihormati sekalian, selepas mengesahkan tidak akan bertanding di Parlimen Rembau pada PRU 15 akan datang, untuk memberi laluan kepada Timbalan Pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan, Khairi Jamaluddin mengakui beliau bimbang tentang masa depan dan kerja politiknya. Menurut ahli Parlimen Rembau itu, sehingga sekarang beliau masih belum mempunyai kawasan untuk bertanding dalam PRU akan datang. Konsen saya sekarang ini adalah tiada lagi kawasan untuk bertanding, katanya. Pada itu, Khairi juga memberitahu ada keperluan untuk menamatkan arahan kuarantinkan diri dalam kalangan individu disyahkan positif COVID-19. Saudara penonton yang hormati sekalian, Khairi juga memberitahu, saya percaya kita harus menerokai sektor yaitu pelancongan dan kita akan dapat membangunkan idea kemahiran dalam kalangan para pengamal perubatan, kata Khairi lagi. Sebelum kita berpisah, aku nak kongsi dengan kamu semua tentang pendapat aku tentang masa depan Khairi Jamaluddin. Aku fikir Khairi harus tetap berkecimpung dalam parti politik, dalam politik Malaysia. Kerana aku fikir masa depan Malaysia banyak bergantung pada kekuatan seperti anak muda seperti Khairi Jamaluddin. Berilah peluang kepada anak-anak muda seperti beliau ini untuk terus bertahan dalam politik. Dan kita memerlukan kepimpinan yang seperti Khairi Jamaluddin. Aku fikir Khairi Jamaluddin jauh lebih berkualiti daripada ramai pemimpin-pemimpin yang senior ataupun yang dah tua sekarang ni. Lebih baik diberikan peluang kepada Khairi Jamaluddin untuk menyiapkan dirinya menjadi Perdana Menteri pada masa akan datang. Jadi kalau orang kata Khairi Jamaluddin patut melompat parti jika beliau tidak mempunyai kawasan untuk ditandingi, aku setuju. Daripada membazir tenaga Khairi Jamaluddin, lebih baik beliau mendapatkan tempat bertanding di tempat yang lain. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Ulasan seterusnya pada pagi ini adalah tentang PRU yang mengejutkan kita semua. Ini fakta yang paling mengejutkan kita dan aku fikir perlu diketahui oleh semua rakyat Malaysia, khususnya mereka yang nak sangat PRU diadakan pada tahun ini juga. Aku pun tak tahulah kenapa mereka nak sangat PRU pada tahun ini juga. Walhal bagi mereka yang belum tahu, sekiranya PRU dibuat juga pada musim banjir ini, dan ada orang kata, macam mana kau tahu banjir berlaku atau tidak? Aku pun nak tahu, bagi tahu dia juga. Macam mana? Aku pun tanya juga, macam mana kamu pasti tidak akan banjir?
Jadi, dalam melakukan PRU, bukannya setelah banjir baru ada inisiatif untuk menanganinya. Pasti sebelum PRU dibuat, kalau waktu itu dijangkakan banjir, terutama bulan November dan Desember, pasti budgetnya sudah merangkumi termasuk persediaan kalau tiba-tiba banjir pada waktu PRU. Jadi itulah yang menyebabkan pertambahan kos, kerugian besar. PRU musim banjir, musim hujan, apa yang berlaku? Pembayar cukai kena tambah lagi RM 1 billion. 1 billion ditambah dalam kos PRU jika dibuat pada musim hujan dan banjir. Pertamanya 1 billion, bukannya 1 ringgit, bukannya 1 juta, tetapi 1 billion. Pembayar cukai mungkin perlu membayar sehingga 1 billion wang tambahan jika PRU 15 diadakan pada November atau ketika monsun timur laut, musim tengkujuh dan banjir yang kerap berlaku ketika hujung tahun. Bekas pengerusi SPR Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusuf, beliau berkata, cuaca buruk adalah faktor yang banyak mempengaruhi saranan SPR mengenai masa terbaik dan terburuk untuk mengadakan PRU setiap 5 tahun sekali. Apabila hendak menentukan tarikh PRU, SPR hanya boleh bertindak sebagai entiti penasihat. Kami akan mempertimbangkan faktor seperti ramalan cuaca dan sama ada terdapat sebarang perayaan pada tarikh tersebut. Tetapi kerajaan akan memutuskan sama ada tarikh itu boleh dilaksanakan atau tidak. Saya fikir jika PRU diadakan pada bulan November, tambahan RM 1 billion lagi akan dibelanjakan. Katanya menurut Melemel. Ini bermakna bahawa pembelanjaan tambahan saja untuk PRU adalah sekitar 2 kali ganda daripada kos mengendalikan PRU 2018 secara keseluruhannya. Abdul Aziz berkata, sebahagian besar daripada tambahan RM 1 billion ini akan dibelanjakan untuk logistik, khususnya bagi mengangkat pengundi ke pusat pembuangan undi masing-masing di kawasan yang dinaiki air. Ramalan berkenaan akan menjadikan kos mengadakan PRU 15 melebihi kos untuk mengadakan PRU pada penghujung 2020 atau semasa kemuncak pandemik COVID-19 menurut laporan itu. Sebelum ini Datuk Seri Taqiyuddin Hasan ketika menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang memberitahu Parlimen bahawa langkah tambahan dan berjaga-jaga Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermakna ia akan menelan belanja 1.2 bilion bagi Malaysia untuk mengadakan PRU. Semalam SPR dipetik berkata, pilihan raya umum ke-15 boleh membebankan pembayar cukai sehingga RM 1.1 bilion dalam apa yang boleh menjadi pilihan raya negara paling mahal setakat ini. SPR membelanjakan RM400,000 pada PRU 13 dan RM500,000 juta untuk PRU 14. Penambahan kira-kira 5 juta pengundi baru ke dalam daftar pemilih akan menjadi pemacu utama lonjakan kos yang mengadakan perbelanjaan untuk PRU sebelumnya, dan apabila peratusan keluar mengundi berada pada rekod tertinggi, kata pengurus SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh. Abdul Aziz menjelaskan hipotesis PRU 15 ketika musim banjir akan menjadi lebih kompleks kerana Suruhanjaya itu perlu menyeleras dan berhubung dengan entiti tambahan seperti NADMA bagi mendapatkan bantuan. Keadaan sebegitu akan menimbulkan rasa tidak minat pengundi kerana mereka akan mengutamakan kehidupan mereka daripada beberapa acara politik. Jadi, jika PRU akan diadakan pada November, orang ramai akan menyalahkan SPR atas keputusan itu, katanya. Sebelum ini, UMNO terus menggasak naib presidennya yang juga Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob supaya mengadakan PRU 15 dengan segera tahun ini
dengan spekulasi bahwa ini mungkin diadakan pada November kerana bajet 2023 masih belum dibentangkan. Kabar angin ini diperkuatkan selepas Perdana Menteri mengumumkan pembentangan bajet 2023 akan dibuat dalam tempoh 3 minggu lebih awal daripada biasa, iaitu pada 7 Oktober, dengan kabar angin bahawa Parlimen akan dibubarkan serta-merta selepas bajet dibentang. Majoriti dalam kalangan ahli Parlimen termasuk pembangkang dan kerajaan menolak mengadakan PRU 15 ini dengan menjadikan musim tengkujuh dan banjir sebagai alasan utama. Tahun lalu, Malaysia mengalami salah satu banjir terburuk dalam sejarah, menyebabkan kerosakan harta benda dianggarkan sehingga RM6.5 bilion dan lebih 71,000 orang kehilangan tempat tinggal. Banjir amat teruk berlaku di Selangor, di mana hampir separuh daripada 54 kematian berkaitan banjir dicatat di negeri itu. Sekian dulu untuk ulasan pagi ini. Bagi mereka yang masih mahukan PRU diadakan pada tahun ini juga, ini dia aku nak beritahu anda semua yang membuatkan anda trauma sampai tak boleh tidur, yang membuatkan Zahid, Najib tak boleh tidur sampai beberapa malam. PRU musim hujan, banjir, pembayar cukai kena tambah lagi RM1 bilion. Saudara-saudara, selain daripada nilai uang 1 bilion itu, yang juga menakutkan kita ialah fakta sudah terbukti benar. Pada tahun lepas, satu banjir yang paling terburuk dalam sejarah dicatatkan dengan dianggarkan kerugian sebanyak RM6.5 bilion dan lebih 71,000 rumah hilang. Banjir amat teruk berlaku di Selangor, di mana hampir 54 kematian berkaitan banjir dicatat di negeri itu. Saudara, itu belum PRU. Kalau PRU diadakan, bayangkan berapakah nyawa yang mungkin akan melayang hilang pada waktu itu. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia, aku berjumpa lagi. Bye-bye.